Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid 4 Sakura? Cikgu mendoakan awak semua berada dalam keadaan yang sihat bersama dengan ibu dan ayah awak. Pertama sekali, cikgu ingin memohon maaf kerana tidak dapat melaksanakan Google Meet pada hari ini kerana cikgu agak kurang sihat. InsyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Baiklah, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan topik yang seterusnya, iaitu 4.5.1 menyelesaikan ayat matematik tolak hingga 3 nilai masa melibatkan jam dan hari, hari dan minggu, bulan dan tahun, tahun, dekad dan abad. TP kita pada hari ini ialah TP 3. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita buka buku modul My DSKP Matematik, muka surat 92. Sila buka muka surat 92. Tuliskan hari dan tarikh pada hari ini, iaitu hari Khamis, dan tarikh kita pada hari ini ialah 26 hari bulan Ogos 2021. Okey, dalam soalan ini kita ada 3 latihan. Yang pertama sekali ialah aras mudah, aras sederhana dan juga aras yang lebih sukar. Okey, kita mulakan dengan aras yang lebih mudah dahulu, iaitu latihan 1. Tolakkan yang berikut. Soalan A, 9 hari 6 jam tolak 3 hari 2 jam sama dengan berapa hari dan berapa jam? Okey, untuk soalan ni kita selesaikan dulu jam, kemudian diikuti dengan hari. 6 tolak 2 adalah 4. 9 tolak 3 adalah 6. Oleh itu jawapannya ialah 6 hari 4 jam. Sangat senang. Soalan seterusnya, 12 hari 14 jam tolak 7 hari 8 jam sama dengan berapa hari dan berapa jam? Pertama sekali, masukkan dahulu nombornya di dalam nilai tempat bagi hari dan juga jam. So, 12 hari masuk dalam hari, 14 jam masuk dalam rumah jam. Ikuti dengan 7 hari dan juga 8 jam. Okey, kita tolaklah. 14 tolak 8 adalah 6. 12 tolak 5 adalah, 12 tolak 7 ialah 5. Oleh itu jawapannya ialah 5 hari 6 jam. Senang saja kan soalan A dan soalan B? Kita teruskan dengan latihan seterusnya. Latihan C. 8 tahun 7 bulan tolak 2 tahun 5 bulan. So, kita selesaikan mengikut rumah bulan terlebih dahulu. 7 tolak 5 adalah 2. 8 tolak 2 adalah 6. Oleh itu jawapannya ialah 6 tahun 2 bulan. Senang sahaja. Soalan seterusnya, soalan D. 10 minggu 6 hari tolak 3 minggu 5 hari sama dengan berapa minggu dan berapa hari? Masukkan dahulu nombornya dengan betul. 10 minggu, 6 hari, tolak 3 minggu, 5 hari. Kita mulakan dengan rumah hari terlebih dahulu. 6 tolak 5 sama dengan 1. 10 tolak 3, jawapannya ialah 7. Oleh itu jawapannya ialah 7 minggu 1 hari. Sangat senang soalan C dan juga soalan D. Kita teruskan pula dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan E. 27 dekad 9 tahun tolak 8 dekad 5 tahun. Selesaikan dahulu rumah tahun. 9 tolak 5 adalah 4. 7 tolak 8 tak boleh, kita pinjam, so jadi 1. Sini akan jadi 17. 17 tolak 8 ialah 9. 1 tolak tiada nombor adalah 1.
Oleh itu jawapannya ialah 19 dekad 4 tahun. Soalan seterusnya, 11 dekad 9 tahun tolak 5 dekad 6 tahun. So kita masukkan dahulu nombornya. 11 dekad 9 tahun tolak 5 dekad 6 tahun. Selesaikan tahun terlebih dahulu. 9 tolak 6 ialah 3. 11 tolak 5 ialah 6. Oleh itu jawapannya ialah 6 dekad 3 tahun. Adakah soalan yang telah diberikan kepada awak tadi sukar? Tidak kan? Semuanya soalan yang sangat mudah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan G. 16 abad 9 tahun tolak 7 abad 5 tahun. Kita selesaikan dahulu rumah tahun. 9 tolak 5 ialah 4. 6 tolak 7 tak boleh. Of course lah, ini adalah 16. So 16 tolak 7, jawapannya ialah 9. Oleh itu jawapannya ialah 9 abad 4 tahun. Baiklah, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan H. 27 abad 80 tahun tolak 17 abad 64 tahun. Tuliskan nombor dengan betul. Dan 80 tahun di dalam rumah tahun, 17 abad di rumah abad, dan 64 di rumah tahun. Selesaikan. 8 kosong tolak 4 tak boleh, pinjam jadi 7. Sini jadi 10. 10 tolak 4 adalah 6. 7 tolak 6 adalah 1. 7 tolak 7 adalah kosong. 2 tolak 1 adalah 1. Oleh itu jawapannya ialah 10 abad 16 tahun. Mudah saja kan? Cikgu harap awak boleh menjawab soalan ini dengan baik. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan I lebih susah lagi kerana soalan ini tidak ada ladang kambing. Jadi apa yang patut kita buat? Kita akan bina dahulu ladang kambingnya. Okey, gunakan pembaris. Okey, letakkan simbol tolak dan juga satu lagi di bahagian bawah ini ya. Okey, kemudian masukkan nombornya mengikut ini, betul lah. Jangan lupa labelkan, iaitu tahun dan juga bulan. Okey, masukkan nombornya. 9 tahun 7 bulan tolak 2 tahun 5 bulan. 7 tolak 5 ialah 2. 9 tolak 2 adalah 7. Oleh itu jawapannya ialah 7 tahun 2 bulan. Selesai soalan I. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan J. Lukiskan dahulu dia punya ladang kambingnya. "15 minggu 6 hari tolak 7 minggu 1 hari." Jadi kita tulis kat sini minggu. Kemudian hari di sebelahnya. Simbol tolak. Dan masukkan nombornya dengan betul. 6 di dalam rumah hari, 7 dalam rumah minggu dan 1 dalam rumah hari. 6 tolak 1 ialah 5. 15 tolak 7 adalah 8. Oleh itu jawapannya ialah 8 minggu 5 hari. Selesai soalan J. Adakah soalan yang diberikan ini susah? Senang saja. Dengan syarat mesti bina dulu ladang kambingnya dan masukkan nombornya dengan betul. Soalan seterusnya ialah soalan K. 25 hari 18 jam tolak 13 hari 9 jam sama dengan berapa hari dan berapa jam? Lukiskan dahulu dia punya ladang kambingnya.
Simbol tolak jangan lupa. Tuliskan hari dan juga unit seterusnya iaitu jam. Baiklah, kita masukkan nombornya dengan betul. 25 hari, 18 jam. Tolak 13 hari, 9 jam. Selesaikan rumah jam dahulu. 18 tolak 9 ialah 9. 5 tolak 3 ialah 2. 2 tolak 1 adalah 1. Oleh itu, jawapannya ialah 12 hari dan juga 9 jam. Baiklah, kita pergi kepada soalan I. Minta maaf, soalan L. 6 dekad 5 tahun tolak 2 dekad 2 tahun. Ladang kambing. Simbol tolak. Tuliskan unitnya. Kemudian masukkan nombornya dengan betul. 6 dekad 5 tahun tolak 2 dekad 2 tahun. 5 tolak 2 ialah 3. 6 tolak 2 adalah 4. Baiklah, dalam soalan L ini, jawapan nak dalam unit tahun sahaja. Oleh itu, apa yang patut kita buat dengan 4 dekad ini? Betul, kita tukarkan 4 dekad kepada tahun. So, kita tukarkan 4 dekad kepada tahun bermaksud BK atau KB. BK sebab dekad lebih besar, tahun lebih kecil. So, guna operasi darab. Nak darab dengan berapa? Betul, darab dengan 10. Sebab 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi, 4 kena darab dengan 10. So, 4 darab 10 sama dengan 40 tahun. Adakah siap soalan ini? Belum, sebab soalan kata kita kena pastikan rumah tahun ini iaitu 3 juga perlu ditambahkan dengan 40 tahun ini. So, kita tambahkanlah 40 tahun tambah dengan 3 sama dengan 43 tahun. So, cikgu ringkas saja THN bermaksud tahun lah. Oleh itu, jawapannya ialah 43 tahun. Ya, sebab soalan nak dalam tahun saja. Oleh itu, dekad perlu ditukarkan kepada tahun. Besar kepada kecil. BK, K ialah kali. Kali darab. Darab dengan berapa? Darab 10. Sebab 1 dekad sama dengan 10 tahun. Baiklah, kita pergi kepada soalan M. 10 abad 5 tahun tolak 9 abad 3 tahun. Bagaimana menyelesaikan soalan ini? Baiklah, kita selesaikan dengan membina dahulu dia punya ladang kambingnya. Okey. Simbol tolak. Kemudian tulislah abad. Kemudian tahun. Kemudian masukkan nombornya ke dalam ladang kambing tersebut. 10 abad 5 tahun tolak 9 abad 3 tahun. 5 tolak 3 adalah 2. 10 tolak 9 adalah 1. Jawapan nak dalam tahun sahaja. Jadi apakah yang patut kita buat dengan abad iaitu 1 ni? Betul, kita akan tukarkan 1 abad kepada tahun. So, jawapannya sangat mudah. 1 abad sama dengan 100 tahun. So, kita nak buat apa dengan 100 tahun dengan 2 ini? Bagus, kita tambahkan. Oleh itu, 100 tahun tambahkan dengan 2 tahun. Oleh itu, jawapannya ialah 0 tambah 2, 2, 0 dan 1. Oleh itu, jawapannya ialah 102 tahun. Setakat ni boleh faham ke?
Okey, cikgu mengharapkan awak boleh faham tentang pelajaran terutama sekali bila melibatkan penukaran unit iaitu seperti 4 dekad ini dan juga 1 abad ini. Okey, kita dah selesai dengan soalan latihan 1. Susah ke senang? Oh, okey. Ada yang kata senang, ada yang kata susah. Okey, so kita selesaikan latihan yang lebih susah lagi iaitu latihan 2 pula. Adakah anda bersedia? Okey, bagus. Kita teruskan dengan latihan kedua. Baiklah, latihan kedua ini lebih susah lagi. Sebab level 2 kan? Jadi, macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Soalan latihan 2 ini melibatkan peminjaman. Jadi, bila melibatkan peminjaman, pastikan awak meminjam dengan betul. Okey, soalan yang pertama. 8 hari 2 jam tolak 5 hari 7 jam sama dengan berapa hari dan berapa jam? Oleh itu kita masukkan dalam rumah masing-masing 8 dan juga 2 jam, 5 hari dan 7 jam. Okey, 2 bila tolak dengan 7, kita tak boleh. So kita kena pinjam. So kita pinjam daripada hari. Hari kita pinjam 1 hari, tinggallah 7 hari ya. So dapatlah 7 ni. So 7 hari baki bagi rumah hari, manakala 24 jam iaitu mewakili 1 hari yang kita pinjam itu. Ni datang daripada 1 hari yang kita pinjam tadi, tukarkan kepada jam. 1 hari kan sama dengan 24 jam. Jadi 24 jam yang kita masuk dalam kita pinjam daripada 1 hari itu, kita kena tambahkan dengan baki yang ada dekat rumah jam iaitu 2 ni. Sebab itulah 24 ni kena tambah dengan 2. So jawapan dia ialah 26. So 26 inilah yang kita kena tolakkan dengan 7. Sebab tu cikgu tulis 26 ni. Okey, so kita tolaklah 26 tolak 7. So 6 tolak 7 tak boleh, kita pinjam. So dapat 1, sini dapat 16. So 16 tolak dengan 7, jawapan dia ialah 9. 1 tolak tiada nombor ialah 1. So maknanya 26 tolak dengan 7 ialah 19. Sekarang nombor ini bukan lagi 8 tetapi adalah 7. 7 tolak 5 ialah 2. So jawapan dia ialah 2 hari 19 jam. Okey, soalan ini agak mengelirukan sikit. Sekiranya awak tidak menghafal berapakah yang kita pinjam tersebut. Jika kita pinjam hari, bermaksud 1 hari sama dengan 24. Sebab itulah cikgu letak 24 dekat sini. 24 tu kena tambah dengan baki yang ada dalam rumah jam iaitu 2. So 24 tambah 2 dapatlah 26. So 26 ini barulah boleh ditolakkan dengan 7. Okey, kita jawab dengan soalan seterusnya, soalan B. Okey, kita masukkan dahulu 10 hari 6 jam tolak dengan 3 hari 18 jam. Baiklah, kalau kita tengok dekat sini, 6 adalah nilai yang kecil. 6 jam nak tolak dengan 18 jam memang tak boleh. Betul kan? Ya, sebab 6 ni kecil, 18 ni besar. Jadi apa yang patut kita buat? Kita akan pinjam daripada rumah hari, pinjam sebanyak 1 hari saja. So secara automatik dia akan jadi 9. So dekat sini bukan letak 1, tetapi sebenarnya kena tambah dengan 24. Kenapa kena tambah dengan 24? Sebab 1 hari sama dengan 24 jam. Kita pinjam 1 hari saja. 1 hari itu ialah sama dengan 24 jam. Jadi 24 jam ini kita tambahkan dengan 6. So kita dapatlah jawapan 30. So apa yang patut kita buat selepas itu? 30 ini barulah kita tolak dengan 18. Jadi disebabkan 18 ni berada di tepi, jadi cikgu anjakkan 18 ni ke sini, cikgu letak 18 di bawah ini. Boleh ke saya buat macam ni cikgu? Boleh. Kita selesaikan di tepi supaya dia jadi sama kan? So 0 tolak 8 tak boleh, kita pinjam. So dapat 2, sini dapat 10. 10 tolak 8 ialah 2. 2 tolak 1 ialah 1. So gariskan. Oleh itu, jawapannya apabila 6 tambah 24 ialah 30. 30 tolak dengan 18 yang ini, kita dapat 12. So kita letaklah jawapan dia 12. Okey, setakat tu boleh faham ke? Okey, very good. Cikgu harap semua orang boleh faham. Kalau tidak faham, boleh tanya cikgu. 9 tolak 3 adalah 6. Bukan lagi 10. Sekarang nombor tadi dah jadi 9.
Sebab tadi kita dah pinjam 1 hari kan. Jadi jawab kat sini ialah 9. 9 tolak 3 ialah 6. Oleh itu jawapannya ialah 6 hari 12 jam. Ini adalah unit hari dan jam. Kita teruskan pula dengan unit yang seterusnya. Sekiranya unit yang seterusnya ialah minggu dan juga hari. Okey, soalan C. 16 minggu 3 hari tolak dengan 2 minggu 5 hari sama dengan berapa minggu dan berapa hari? So macam mana kita nak selesaikan? Kita masukkan dulu nombor dia mengikut nilai rumah masing-masing. So kita dapatlah 16 minggu 3 hari tolak 2 minggu 5 hari. 3 tolak 5 tak boleh. Sebab itulah kita pinjam daripada 16 jadilah 15 minggu. So kita akan tambah dengan 7. Soalan cikgu, kenapa 7? Ya, sebab dalam 1 minggu kita pinjam, kita bawa masuk rumah hari, 1 minggu sama dengan 7 hari. Sebab itulah kita tambah dengan 7. Bukan tambah 24 macam tadi. Sebab tadi ialah jam. Sekarang ini adalah minggu dan hari. So, 1 minggu ialah 7 hari. 7 hari tambah dengan 3, dapatlah 10. Sebab itulah 10 ni cikgu letak di sini. Okey, boleh juga kalau awak nak buat kat tepi. So, 10 tolak dengan 5. Ni senang je. 10 tolak 5. Takkan tak tahu. 10 tolak 5, jawapan dia ialah 5. So, letaklah 5 kat sini. Ini senang sebab nombor dia kecil, 10. Kalau 38 tu susah awak nak buat kan. So, boleh buat kat tepi. Tak ada masalah. Boleh ya buat kat tepi. Jawapan dia terus transfer, tulis kat sini. Okey, 15 tolak 2. Okay, maksud 5 tolak 2. 5 tolak 2 ialah 3. 1 tolak tiada nombor ialah 1. Oleh itu jawapan dia ialah 13 minggu 5 hari. Susah tak soalan ni? Okey, mungkin agak sukar sikit kalau awak tidak menghafal 1 minggu sama dengan 7 hari. Okey, kita tengok dengan soalan seterusnya. Soalan D. 23 minggu 6 hari tolak 18 minggu 7 hari. So, kita letak dulu 23 dalam rumah minggu diikuti dengan 6 hari tolak dengan 18 minggu dan juga 7 hari. 6 tolak 7, boleh ke tak boleh? Ya, tak boleh. So, kita kena pinjam. Kita akan dapat 22. So, di sini tambah 1 ke? Tidak. Kita akan tambah dengan 7. Kenapa tambah 7? Sebab kita pinjam 1 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. Oleh itu, okay, cikgu guna warna hijau ya. Okey, sama dengan 6 tambah 7 ialah 13. So, 13 ni lah kita tolak dengan 7. Okey, kita buat kat tepi sikit. Macam ni, cikgu tolakkan ke tepi. 13 tolak 7 ialah 6. Oleh itu, jawapannya ialah dalam rumah hari ialah 6. Okey, 22 tolak 18. 2 tolak 8 tak boleh, kita pinjam macam biasa. Dapat 1. So, sini dapat 12. 12 tolak 8 ialah 4. Okey, 1 tolak 1 ialah 0. Oleh itu jawapannya ialah 4 minggu 6 hari. Okey, bila ini soalan ni agak sukar sikit kerana soalan ini melibatkan peminjaman. Kena pinjam. Dan bila pinjam pula, kita kena pinjam dengan betul. Jangan pinjam salah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan E. 25 dekad 5 tahun tolak 18 dekad 7 tahun. So, apa yang patut kita buat? Baiklah, kita selesaikan dengan menggunakan operasi tolak. So, dekat sini dapat 5 tahun tolak dengan 7 tahun. Tak boleh kita pinjam. Dapat 24. So, 24 kat atas ni. Kita pinjam 1 dekad sama dengan 10 tahun. Sebab itulah tanya 10. Okey, 10 ialah bermaksud 1 dekad ialah 10 tahun. 10 tambah 5 ialah 15. So, 15 inilah kita tolakkan dengan 7. So, 15 tolak dengan 7, jawapannya ialah berapa? Ya, jawapannya ialah 8. Okey, 15 tolak 7 ialah 8. 24 tolak 18. Okey, kita tak boleh kita pinjam ataupun kita congak saja. 18 tolak 18, 19, 20, 21, 23, 2, 23, 24. So, dekat sini jawapannya ialah 6. Okey, 24 tolak 18 ialah 6. So, jawapannya ialah 6 dekad 8 tahun. Okey.
Soalan seterusnya, soalan E, yang ni of course lah soalan F. Kita lindung sikit ya. Okey, so 14 dekad 2 tahun tolak 9 dekad 6 tahun. So kita masukkan dulu 14 di sini, kemudian 2 di sini, kemudian 9 dekad di sini, kemudian 6 tahun di sini. 2 tolak 6 tak boleh. Kita kena pinjam daripada rumah dekad. Kita pinjam 1 dekad, bermaksud jadilah 13. So bila pinjam daripada 13, 2 kita pinjam dapatlah 10, sebab 1 dekad sama dengan 10 tahun. So jawapan dia ialah berapa jawapan dia? 12. So 12 inilah kita tolakkan dengan 6. Macam tu. 12 tolak 6 ialah 6. So jawapan dia ialah 6 tahun. 13 tolak 9 adalah 4. Oleh itu jawapannya ialah 4 dekad 6 tahun. Okey, so macam mana? Okey tak soalan ni? Okey, insya-Allah kita cuba buat ya. Okey, soalan seterusnya. Untuk soalan abad dan juga tahun. Macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Okey, 29 abad 8 tahun tolak 17 abad 18 tahun. Sama dengan berapa abad dan berapa tahun? Okey, so kita akan menggunakan operasi tolak. Ini adalah 8 tahun tolak 18 tak boleh. So kita akan pinjam daripada rumah abad, jadilah 28 abad yang masih ada. Pinjam 1 tahun, 1 abad bermaksud 100 tahun. Tambah dengan 8 dapat 108. Jadi 108 kita akan tolakkan dengan 18. So 8 tolak 8 ialah 0, 10 tolak 1 ialah 9. Oleh itu jawapannya ialah 90 tahun. So 28 tolak 17 bermaksud 8 tolak 7 1. 2 tolak 1 1. So jawapan dia ialah 11 abad 90 tahun. Okey, soalan seterusnya, soalan H. 15 abad 4 tahun tolak 7 abad 7 tahun. So kita letakkan kat sini 15 abad. Kemudian kita letak 4 tahun tolak dengan 7 abad dan 7 tahun. So 4 tahun tolak 7 tahun memang tak boleh kan? So kita kena buat apa? Yes, kita pinjam. Dapat 14. So di sini adalah 4. Kita pinjam 1 abad. 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi kita tambahkan dengan 100. 4 tambah 100 berapa? Ya, 104. So 104 barulah kita tolakkan dengan 7. Boleh buat kat tepi ni ya. So 4 tolak 7 tak boleh. Pinjam jadi 9. Okey, sini jadi 14. 14 tolak 7 ialah 7. 9 adalah 9. So jawapan dia ialah 97 tahun. Okey, 97 tahun. Okey, kemudian 14 tolak 7 adalah 7. So jawapannya ialah 7 abad dan 97 tahun. Baiklah murid-murid, untuk soalan I, J, K, L dan juga M, cikgu tak akan buat bersama-sama dengan awak dalam video kali ini. So ini adalah tugasan awak semasa berada di rumah. So awak selesaikan seperti mana yang telah cikgu ajar sebentar tadi. Okey, untuk nak menjawab soalan ini. Okey, untuk soalan I ni cikgu bagi clue sikit. 9 tahun tolak dengan 5 tahun 8 bulan. So dekat sini 9 tahun ni tidak ada bulan. So maknanya kita akan letak kosong bulan. So kosong bulan nak tolak dengan 8 bulan, boleh ke tak boleh? Mestilah tak boleh kan. So kita akan pinjam daripada 9 tahun. So akan jadi 8 tahun. Sana akan jadi 12. Kenapa? Sebab 1 tahun sama dengan 12 bulan. Dan begitulah selesaikannya soalan J, K dan L sebagai tugasan awak dan juga M sekali. Okey, begitu juga dengan soalan ini, latihan ketiga. Latihan ketiga ini adalah latihan penolakan sehingga 3 nilai nombor. Okey, macam ni cikgu cakap lah. Macam ni kan. Okey, ni jam. Jam ni tak ada apa-apa kan. So boleh tak sesuatu nombor nak tolak dengan 6?
tak boleh. So kita kena pinjam. So ni cikgu tolong sikit ya. Mungkin ada yang tak jelas. Cikgu tolong sikit untuk soalan ni sahaja. So kita pinjam daripada 5 hari, so akan dapat 4 hari. So bila 1 hari bawa masuk ke rumah jam, dia akan jadi berapa? 24 jam. Okey, kemudian awak selesaikanlah sampai habis. Begitu juga dengan soalan B dan juga soalan C dan juga soalan D. So tamatlah kerja awak pada hari ini sebagai latihan di rumah. Okey, pastikan jangan lupa upload tugasan awak ini di dalam Padlet yang disediakan. Jika ada apa-apa masalah, jangan segan, jangan takut untuk kontak cikgu dalam WhatsApp. InsyaAllah, cikgu akan cuba membalasnya setakat mana yang cikgu mampu. Okey, itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tolong semak semula Padlet yang sebelum-sebelum ini. Mungkin awak tak hantar lagi, tolong hantar secepat mungkin. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.